Pergi ke hutan mencari bidara, terjumpa pula si pohon cemara. Assalamualaikum mulanya kata, saya sembah pembuka bicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera saya ucapkan kepada ahli-ahli panel yang hadir pada hari ini. Syukur kepada Tuhan dengan limpah kurnia dan izinnya dapat kita bersama-sama berkumpul dalam membincangkan forum pada hari ini yang berkaitan dengan tokoh bahasa yang terkenal iaitu tokoh Edward Saffir. Baiklah, sebelum kita memulakan perbincangan kita pada hari ini, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama diberi Nur Ain binti Mazlan Nasir, nombor matrik D202311060033. Saya merupakan moderator anda pada hari ini. Baiklah, bak kata pepatah tak kenal maka tak cinta. Jadi saya mengalukan panel-panel untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu sebelum memulakan perbincangan kita pada hari ini. Maka dipersilakan. Terima kasih saudari moderator. Nama saya Nur Zuraidah binti Muhammad Badri. Nombor matrik D202311060055. Saya merupakan panel pertama pada hari ini. Tanah luas tak ada tuannya, tombak tajam ditancapkan. Atas perhatian dan bantuannya, terima kasih saya ucapkan. Nama diberi Siti Nur Hafizah binti Hamdan. Nombor matrik saya D202311060056. Saya merupakan panel yang kedua pada hari ini. Baiklah, ribuan terima kasih saya ucapkan kepada ahli-ahli panel yang sanggup untuk menghadirkan diri dalam perbincangan forum kita pada hari ini yang bertajuk mengenai tokoh yang terkenal, tokoh bahasa yang terkenal iaitu Edward Saffir. Sebelum saya memberi peluang kepada panel-panel kita untuk menerangkan tentang tokoh Edward Saffir, saya akan menceritakan serba sedikit mengenai tokoh yang tersebut. Edward Saffir merupakan tokoh yang termuka di Amerika Syarikat. Beliau juga adalah orang pertama yang memeriksa teliti hubung-hubung antara kajian bahasa dengan antropologi. Keedarannya juga memberikan pengaruh yang sangat kuat kepada masyarakat. Selain itu, linguistik Saffir tidak terhenti pada bahasa sahaja tetapi meliputi kawasan budaya, sastra, mitologi dan juga agama. Baiklah, sebelum kita menelusuri dengan lebih mendalam berkaitan topik perbincangan forum kita pada hari ini, maka umum mengetahui setiap manusia mempunyai latar belakangnya yang tersendiri, iaitu sebelum mencapai kejayaan ataupun menjadi salah seorang manusia yang terkenal. Hal ini termasuklah tokoh seperti Leonard Bloomfield, Noam Chomsky dan tokoh yang kita fokuskan pada hari ini iaitu tokoh Edward Saffir itu sendiri. Jadi, persoalannya, apakah latar belakang Edward Saffir sebelum beliau menjadi salah seorang tokoh bahasa dan linguistik yang terkenal? Persoalan ini saya ajukan kepada panel yang pertama iaitu saudari Zuraidah untuk menjawab. Maka dipersilakan. Terima kasih saudari moderator. Salam sejahtera diucapkan. Sungguh menarik soalan yang diajukan oleh saudari moderator. Di sini saya akan memperjelaskan secara terperinci mengenai latar belakang Edward Saffir sebelum menjadi tokoh bahasa. Edward Saffir atau lebih dikenali sebagai tokoh bahasa lahir di Pomeranian dan mempunyai kedua ibu bapa yang bernama Jacob David dan Eva Seeger Saffir. Beliau sering mempelajari bahasa Jerman sejak ketika berusia 7 tahun lagi dan pada hakikatnya bahasa asal beliau adalah Yiddish. Beliau sekeluarga menganut agama Kristian. Buktinya, bapa beliau Jacob David sering mendengarkan muzik teologi atau lebih dikenali sebagai muzik Kristian. Beliau sekeluarga sering berpindah randah dan Edward Saffir mendapat pendidikan awal di Taska Liverpool, England. Beliau berpindah ke Amerika Syarikat apabila bapanya mendapat tawaran pekerjaan di sana dan kembali semula ke Columbia setelah terjadinya kejadian-kejadian yang tidak diingini iaitu adik beliau meninggal dunia di Amerika Syarikat disebabkan oleh demam kepialu yang dihadapi adiknya. Edward Saffir mempunyai pendidikan yang tinggi iaitu mendapat ijazah kesenian dan master kesenian dalam bahasa Jerman dan mendapat PhD dalam bidang antropologi pada tahun 1909. Dan setelah tamat belajar ataupun tamat pengajian dalam bidang universiti, beliau tidak diberikan peluang pekerjaan kerana di kawasan penempatan beliau
tiada pekerjaan yang selaras dengan bidang yang dipelajari oleh beliau di universiti. Dan pada ketika itu juga beliau terjumpa ataupun terserempak dengan individu yang dikenali sebagai French Post dan terinspirasi dengan individu tersebut. Dan beliau mula menghasilkan sebuah karya yang dikaji mengenai tentang bahasa-bahasa Jerman dan bahasa-bahasa lainnya. Dan karya yang dikaji oleh beliau tu menarik perhatian orang ramai, termasuklah French Post tersendiri. Bakat yang dimiliki oleh beliau dengan hasil karya yang dilakukan tu menarik minat French Post untuk mengambil beliau sebagai salah seorang ahli antropologi di Washington. Dan pada tahun berikutnya, beliau kembali semula ke Columbia untuk menghasilkan sebuah karya yang menjelaskan tentang ciri-ciri fungsi bahasa. Oleh itu, itulah serba sedikit tentang latar belakang Edward Safire sebelum menjadi salah satu tokoh bahasa yang terkenal. Oleh itu, saya serahkan kembali kepada saudari moderator. Terima kasih saya ucapkan kepada panel pertama iaitu saudari Zuraida atas penerangan yang jelas mengenai latar belakang tokoh Edward Safire. Baiklah, kita beralih kepada persoalan yang kedua pula, iaitu saya ajukan kepada panel yang kedua. Apakah sumbangan yang telah diberikan oleh Edward Safire dalam bidang bahasa dan linguistik? Maka dipersilakan. Baiklah, Assalamualaikum dan selamat sejahtera diucapkan. Terima kasih kepada saudari moderator berkenaan soalan yang diajukan, iaitu sumbangan Edward Safire dalam bidang bahasa dan linguistik. Baiklah, Edward Safire telah menerbitkan 400 artikel, ulasan dan juga puisi di Kanada. Beliau juga telah menerima pengiktirafan antarabangsa sebagai ahli linguistik dan juga merupakan orang pertama yang menggunakan teknik penyelidikan perbandingan untuk mengklasifikasikan linguistik populasi orang asli di Amerika Utara melalui kaedah daripada usaha antropologi untuk memetakan bahasa Indo-Cina. Dia telah memperkenalkan hipotesis Sapir-Whorf, gabungan daripada pemikiran dengan anak muridnya iaitu Benjamin Lee Whorf. Mereka tidak menulis hipotesis secara formal berserta formula-formula empirik, tetapi menerusi penulisan yang mendalam berkaitan linguistik dan menjadi tunjang aliran mereka. Budaya yang banyak menentukan bahasa, itulah pemikiran mereka berdua. Kemudian Edward Safire berpendapat bahawa bahasa bersifat distinktif, iaitu membezakan makna dengan perkataan-perkataan yang diujarkan. Perbezaan makna ini lahir daripada interpretasi individu terhadap persekitaran seseorang individu tersebut. Bahasa juga dikatakan sebagai satu aktiviti rohani, iaitu suatu proses kejiwaan yang berulang-ulang untuk membentuk satu gagasan atau pemikiran melalui bunyi yang berartikulasi. Setiap bahasa mempunyai keistimewaan yang sendiri, iaitu bahasa merupakan lambang jiwa, iaitu sesuatu tabiat manusia dan sifat sesuatu bahasa dan bangsa. Baiklah, rumusan yang saya dapat ialah hasil pemikiran beliau ialah tiada bahasa yang sempurna dan bahasa akan sentiasa berubah. Baiklah, itu sahaja sumbangan yang dapat saya jelaskan berkenaan tokoh Edward Safire, iaitu tokoh bahasa dan linguistik. Terima kasih saya ucapkan kepada panel yang kedua iaitu saudari Hafizah atas penerangannya yang jelas dan terperinci mengenai sumbangan yang telah diberikan oleh tokoh Edward Safire dalam bidang bahasa dan juga linguistik. Baiklah, merujuk kepada penerangan yang telah diberikan oleh ahli-ahli panel kita pada hari ini, mereka telah menerangkan dengan jelas mengenai latar belakang yang dimiliki oleh Edward Safire sebelum menjadi salah seorang tokoh bahasa dan linguistik yang sangat terkenal. Selain itu, sumbangan yang telah diberikan oleh beliau juga menunjukkan bahawa tokoh Edward Safire ini merupakan salah seorang tokoh bahasa dan linguistik yang memberikan banyak manfaat dan juga ilmu yang sangat berguna, terutamanya dalam bidang bahasa dan juga linguistik. Jadi, terima kasih saya ucapkan kepada saudari Nur Zuraida dan juga saudari Hafizah, iaitu panel kita pada hari ini kerana sanggup meluangkan masa bersama-sama untuk menjalankan forum kita pada hari ini. Jadi, saya rasa itu sahaja untuk forum kita pada hari ini. Sekian, terima kasih.